Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi rasulahu bil huda wa dinil haq ala yuziba ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kerana pada petang ini kita dapat lagi sama-sama berkumpul untuk saya berkongsi sedikit sebanyak perkongsian tentang tazkirah. Jadi pada petang ini suka saya nak mengkupas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi sebab kita ni termasuk dalam umat akhir zaman. Sebab ketika Nabi bersabda dulu pun 1400 tahun dulu, dia dah kata aku ni Nabi yang diutuskan untuk umat akhir zaman. Jadi itu 1400 tahun dahulu. Dan sekarang ni kita di tahun 2020 ni, apatah lagi. Dan confirm lah kita ni termasuk dalam umat akhir zaman. Dan telah banyak tanda-tandanya yang telah terzahir, tanda-tanda kiamat kecil. Itu pun masih lagi ada di antara kita yang mungkin masih tidak sedar, masih lalai lagi dengan dunia, masih lagi beranggap dunia ini lama lagi. Sedangkan sekarang dah macam-macam petanda yang kita nampak. Nah, sekarang dengan musim virus ni, semakin kita rasa takut, dan nak keluar rumah pun takut, kan? Macam ada sahabat saya baru-baru ini dia kena buat swab test, sedangkan dia ni memang jarang sangat keluar rumah. Jadi dia keluar rumah tu, hari tu dia pergi klinik untuk cek demam. Tak tahu pula rupanya dekat klinik tu ada orang yang positif. Jadi baru semalam lah dia beritahu yang dia kena buat, yang dia telah diberitahu oleh KKM, Kementerian Kesihatan, untuk buat swab test dengan segera. Jadi tengok, dalam kita berjaga-jaga, dalam kita cakna berhati-hati tu pun kadang-kadang kita tak lari daripada takdirnya. Bukan kita minta, tapi mungkin itu adalah ujian yang Allah nak uji kita. Adakah kita ni betul-betul sabar dan redha atas segalanya yang Allah telah takdirkan pada diri kita. Jadi pada petang ini suka saya nak mengkupas sedikit sebanyak tentang hadis tentang akhir zaman. Baik, hadis yang pertama ini daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir pada kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu Nabi bersabda, aku menasihati kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa pun yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat jalan hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang
bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dalam hadis ni banyak sangat pesanan yang Nabi sampaikan kepada kita umat akhir zaman ni, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh kekacauan dan perselisihan, seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ni lah kan. Dan kita tengok sekarang perang di sana sini kan, dengan orang yang memusuhi Islam tertindas kan. Perselisihan pula kita tengok, walaupun di kalangan orang yang sama agama, sesama Muslim pun mereka berselisihan, mereka bergaduh kan, kerana hendakkan kuasa, hendakkan pangkat. Sedangkan kita tahu bahawa harta, pangkat, itu semua hanyalah di dunia sahaja, bukan perkara yang kekal untuk dibawa ke akhirat. Nah, oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, seperti yang tersebut dalam hadis ini. Jadi pesanan yang pertama yang Nabi nak sampaikan, dia kata hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, maksudnya walaupun kita ni senang, walaupun kita ni susah kan, walaupun kita ditimpa dengan pelbagai ujian, dugaan, cabaran dan macam-macam lagi lah kan, yang sentiasa menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, jangan kita hilang iman kita, jangan kita hilang ketakwaan kita kepada Allah, dengan sentiasa menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Maksudnya segala yang Allah perintahkan tu daripada zaman dulu yang Allah telah syariatkan kepada Nabi, kita ikut, dan segala apa yang Allah larang itu kita jauhi. Jadi itu yang Nabi pesan. Walaupun kita ni susah sampai kata nak makan pun tak ada duit, nak macam-macam lah, nak keperluan anak, keperluan rumah, kita nak beli beras kan. Dengan sekarang kita tengok ramai orang yang telah diberhentikan kerja. Jadi alhamdulillah kalau kita masih ada pekerjaan, alhamdulillah kita masih boleh memberi keluarga kita nafkah kan, alhamdulillah. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang telah ditimpa ujian, dibuang kerja, ada yang dipotong gaji kan, yang sedikit sebanyak akan menguji keimanan dan kesabaran mereka. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya waktu-waktu inilah Allah uji kita. Allah nak tengok setakat mana kita punya kesabaran. Allah nak tengok setakat mana kita ni boleh bertahan dengan ujian yang Allah turunkan ini. Jadi insya-Allah dengan kesabaran kita menghadapi ujian-ujian ni, Allah akan beri ganjaran, ganjaran yang setimpal, walaupun mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat nanti insya-Allah. Jadi itulah Nabi pesan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Walau apa keadaan sekalipun, walaupun kita ni hilang, orang kata terkorban macam-macam kan, orang kata sampaikan kalau kita ni terpaksa jual agama, jangan sampai kita jual agama. Katakanlah orang yang nak beri kita bantuan, dia kata kalau kau nak aku beri bantuan, engkau tinggalkan Islam. Kita jangan buat macam tu. Sebab itulah permainan musuh-musuh Islam dan permainan Dajjal serta kuncu-kuncunya. Dia akan tawarkan kita sesuatu yang kita memang terdesak nak sangat pada suatu masa nanti. Tapi ada syarat. Jadi janganlah kita ikut syaratnya kalau dia suruh kita meninggalkan Islam. Orang kata biar kita ni lapar, janji jangan hilang Islam. Biar kita ni mati, jangan sampai kita hilang Islam. Biar kita mati, tapi kita mati dalam Islam. Apa gunanya kalau kita ni dapat hidup, tapi hidup kita dengan tidak beriman, ataupun hidup kita ni dengan bertuhankan kepada selain Allah. Jadi kita tak nak macam tu. Baik, kemudian pesan Nabi yang kedua iaitu mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan kaum muslimin, walaupun mereka terdiri daripada golongan hamba. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin.
selama mereka teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Sunnah para Khulafa Ar-Rashidin. Maksudnya selagi mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah pemimpin itu, maka kita taatlah pada mereka, ikutlah arahan-arahan yang telah mereka tetapkan. Jadi apa yang boleh kita lihat di sini, siapakah pihak-pihak ini? Jadi kita boleh gambarkan pihak-pihak ini adalah kerajaan kita sekarang lah kan. Kita dapat, alhamdulillah, kerajaan kita ni masih kerajaan yang mendukung Islam, masih lagi kita dibenarkan pergi ke masjid, walaupun masjid sekarang pun kata 1/3 ruang masjid je boleh masuk, dihadkan, ada kota-kota dan tertentu. Tapi alhamdulillah masih lagi dibuka masjid, masih ada masjid yang melakukan solat Jumaat kan? Masih lagi azan itu dilaungkan. Jadi selama mana mereka ini patuh pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun kena patuh pada arahan yang mereka tetapkan. Kalau dia kata jangan keluar rumah, ada sebab lah, ada dia punya daruriyah dia kan? Maka kita terpaksa akur dengan arahan mereka. Sebab apa? Kita ni pun nak menjaga kemaslahatan ummah juga kan? Jangan sampai kita keluar rumah makin ramai pula yang berjangkit dengan virus. Jadi kita tak nak macam tu. Baik, kemudian pesan Nabi yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan kepada sunnah Khulafa Ar-Rashidin, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitu berpegang pada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, di mana hanya penganut fahaman ini saja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka, yang akan beruntung mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Jadi akhir zaman ni kita tengok banyak agama-agama lain yang tumbuh macam cendawan. Dekat Malaysia ni mungkin ada tapi tak terlalu banyak. Kalau kita tengok di Indonesia macam-macam agama baru kan? Dan mereka mendakwa mereka Nabi, mereka dakwa mereka Tuhan dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin tak kuat pegangan akidah ataupun tak ada ilmu tentang perkara ini, maka mereka akan mudah mengikut fahaman-fahaman yang sesat itu. Jadi selagi mana kita berpegang pada sunnah Nabi, berpegang pada sunnah Khulafa Ar-Rashidin dan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah kita akan selamat. Ini sama macam yang saya kata tadi, pihak-pihak ini mungkin akan menghulurkan bantuan tapi dengan bersyarat. Kadang-kadang kita ni sekarang ni mungkin kita boleh kata ialah kita ni tak akan mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang sesat kan? Kita boleh kata macam tu sekarang sebab mungkin kita belum lagi diuji kan? Sampai satu saat nanti bila kita ni betul-betul terdesak, kata kita ni memerlukan makanan contohnya kan? Tapi tak ada pihak yang bantu, beri sumbangan, beri makanan pada kita. Tapi ada satu pihak yang datang ni daripada fahaman yang sesat. Dan mereka kata kau nak bantuan, kau nak makan, boleh. Tapi kau ikut fahaman ni. Jadi kita jangan mudahlah terpengaruh dengan ajakan mereka itu. Sebab apa? Sebab fahaman mereka itu bukan daripada fahaman yang benar. Baik, kemudian pesan Nabi yang keempat, iaitu menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah. Jadi bid'ah ni ada beberapa jenis. Ada bid'ah yang memang direka-reka. Direka-reka yang tak ada kaitan dengan agama. Jadi seandainya ada asal ataupun dalil, maka perkara-perkara yang baharu itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Yakni bukan bid'ah dalalah lah, tapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Jadi kat sini kita tengok ada perkara-perkara yang mungkin Nabi tak buat, tapi perkara tu baik di sisi Islam, boleh mendatangkan pahala dan sebagainya. Jadi kalau kita buat, maka kita akan dapat pahala. Kalau semua benda kita nak ikut Nabi, katalah kita ni memang golongan yang taksub dengan sunnah Nabi kan?
Nabi naik kenderaan, naik unta. Takkan kita kat sini nak cari unta kan? Jadi bid'ah kat sini yang ada apa? Ni kita naik kereta. Nabi tak pernah naik kereta. Zaman dulu tak ada kereta. Zaman Nabi kenderaannya bukan kereta ataupun motor. Jadi tak apalah kita naik kereta dan motor sebagai kenderaan. Itu kalau bid'ah yang bukan dari segi agama. Tapi kalau bid'ah yang hasanah daripada segi agama, iaitu perkara-perkara yang Nabi sendiri tak buat tapi dibenarkan dalam Islam, perkara yang mendatangkan pahala dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Sebab sekarang ramai adalah golongan-golongan yang kata ini bid'ah lah, itu bid'ah, ni Nabi tak buat, itu Nabi tak buat kan? Sedangkan banyak perkara-perkara baru yang dibolehkan dalam Islam. Baik, dan seterusnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Ummul Mukminin Zainab Jahsy, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka dan binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Kemudian Zainab bin Jahsy bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat orang yang soleh? Dan Nabi bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Jadi kat sini Nabi mengisyaratkan antara ibu jari dan jari telunjuk. Maksudnya dinding yang mengunci Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka, dan semakin lama bukaan itu semakin besar. Ni Nabi cakap zaman 1400 tahun dulu. Jadi dinding yang mengunci ataupun mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka. Jadi sekarang kita tak tahu besar mana dah lubang tu terbuka, dan mungkin lubang tu terlalu besar sampai kan Ya'juj dan Ma'juj pun dah keluar dah pada zaman sekarang ni. Tinggal lagi mungkin kita tak kenal, mungkin kita belum berjumpa lagi dengan Ya'juj dan Ma'juj yang dimaksudkan ini. Jadi keterangan hadis ni menyatakan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Dan ia bukan menimpa kepada orang jahat saja, tapi juga orang yang soleh akan turut dibinasakan, walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah ditentukan. Maksud dia dekat sini, kalau kita tengok akhir-akhir ni berlaku bencana, berlaku malapetaka yang sampai menghancurkan sebuah daerah, sebuah negeri. Kita lihatlah tsunami, kita lihat gempa bumi, kita lihat gunung berapi dan sebagainya. Jadi ramai manusia yang menjadi mangsa. Jadi kadang-kadang bala ataupun bencana ni Allah turunkan, dia bukan kena pada orang yang munafik aja ataupun orang yang berdosa saja, tapi orang yang soleh pun akan turut terkena tempiasnya kalau kejahatan sudah terlalu banyak. Jadi alhamdulillah dekat Malaysia ni kita masih lagi Allah lindung, masih lagi Allah pelihara daripada bencana-bencana yang besar. Kalau kita lihat jiran kita di Indonesia kan, berlaku gempa bumi, berlaku tsunami dan sebagainya kan, yang sehingga kan ratusan ribuan, puluhan ribu orang yang terkorban. Tsunami di Aceh dulu kan, dan itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup ni kan. Apakah kita masih lagi lalai, apakah kita masih lagi tak nak bertaubat? Jadi ada kebaikannya apabila ada orang-orang soleh yang masih lagi beribadah, masih lagi beriman kepada Allah, masih lagi majlis-majlis ilmu itu dihidupkan, masih lagi ahli ibadat itu beribadah kepada Allah kan, masih lagi ramai orang yang bertakwa kepada Allah, maka tempat itu akan Allah pelihara.
Tapi kalau kejahatan dah terlalu banyak, kan? Contoh dalam satu kampung tu ada satu aja orang soleh, ada seorang aja orang yang soleh, kan? Ribuan yang lain semuanya orang-orang yang membuat jahat, membuat mungkar dan kefasikan. Maka ada kebarangkalian, tempat itu Allah akan turunkan bala, disebabkan terlalu ramai yang melakukan kejahatan. Jadi satu orang yang soleh itu pun wallahu alam, mungkin jadi Allah akan selamatkan dia, mungkin jadi dia juga akan terkorban. Jadi apabila semua telah terkorban, sama ada orang soleh ataupun orang yang jahat ni tadi, di hari kiamat nanti akan dihitungkan mereka mengikut amalan masing-masing. Yang masih beribadat itu Allah akan beri ganjaran syurga, yang masih beriman, masih bertakwa itu Allah akan beri ganjaran syurga. Tapi yang telah mungkar, yang telah melakukan kejahatan, maksiatan tu, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, sebabkan perbuatan mereka semasa di dunia dulu. Jadi oleh sebab itu segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmi, dihapuskan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang yang melakukan mungkar, tapi juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat berkenaan. Sebab tu beruntunglah, masih lagi kita ni ada orang-orang soleh, masih lagi ada ahli ilmu yang membaca Al-Quran, kan, membaca kitab-kitab Allah, menyebut nama-nama Allah, kan, masih lagi berselawat kepada Nabi SAW, kan. Maka kita terhindar daripada bala bencana tersebut. Jadi huraian dalam hadis ni lagi, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tapi yang dimaksudkan adalah meliputi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bukan setakat dekat Arab saja yang turun hadis ni. Bukan Nabi maksud hanya berlaku di tanah Arab saja, tapi juga untuk seluruh bangsa di dunia ini. Tak kisahlah kita ni duduk Amerika, kita ni duduk dekat Asia ke, kita duduk dekat benua apa sekalipun, tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus kerana Nabi itu daripada kalangan mereka. Tapi yang menerima Islam ni, kita tengok satu dunia ada penganut agama Islam. Begitu juga halnya dengan masalah yang berkaitan dengan maju dan mundurnya umat Islam, yang banyak bergantung dengan keadaan bangsa Arab itu sendiri. Jadi selagi huraian tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa daripada keturunan Nabi Adam, yang dahulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab akhir zaman adalah dia punya huraian Ya'juj Ma'juj ni, bagaimana dia punya rupa parasnya, kan? Mata mereka bagaimana, apa mereka punya kemahiran, apa mereka punya kepakaran, teknologi yang mereka ada, apa jenis kerosakan yang mereka buat pada muka bumi ini pada suatu masa dahulu. Jadi dahulunya Ya'juj dan Ma'juj ni melakukan kerosakan di muka bumi, kan? Orang kata memang makhluk perosak lah, kan? Lalu kediaman ataupun batas daerah tempat mereka ditutup oleh Raja Iskandar Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi dan campuran tembaga. Jadi ini ada diriwayatkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi dengan itu mereka, ini Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat keluar sehingga hampirnya hari kiamat. Maka pada waktu itu dinding yang kuat tadi telah hancur dan keluarlah kedua bangsa itu dari tempat asal mereka, lalu kembali membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi zaman 1400 tahun dulu Nabi dah kata lubang yang menutup mengurung Ya'juj dan Ma'juj ni dah terbuka, kan? Di antara orang kata daripada ibu jari hingga jari telunjuk ni. Zaman dulu dah ada bukaan sebesar ini, kan? Zaman sekarang kita tak tahu, mungkin dah terkeluar dah mereka daripada tempat kurungan itu. Dan kita tengok banyak kerosakan yang telah berlaku di muka bumi ini, kan? Dan mungkin lagi Ya'juj dan Ma'juj itu pun dah berkeluarga, dah beranak pinak, dah ada keturunan mereka di akhir zaman ni. Jadi kalau kita tengok orang melakukan kerosakan, jangan kita terus kata kau ni Ya'juj, kau ni Ma'juj, bukan macam tu, kan? Tapi ada kebarangkalian bahawa mereka telah keluar dan mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Allahu a'lam.
Baik, seterusnya hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada Sauban. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengurumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengurumuni talam hidangan mereka. Jadi maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal ini kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tapi kamu umpama buih di waktu banjir. Maksudnya banyaklah kan? Tapi tak ada guna, tak ada manfaat. Sebagai buih-buih di lautan, macam itulah. Kemudian, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Jadi sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Dan Nabi menjawab, penyakit wahan itulah hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Riwayat daripada Abu Daud. Jadi memang betul apa yang Nabi sabda pada masa tu. Jadi keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak, kan? Iaitu lebih 1,000 juta orang, iaitu lebih kurang 1/5 daripada penduduk dunia ni pada masa sekarang ni. Jadi kita tengok sekarang ni dekat Eropah lah, memang ramai sekali orang yang menganut Islam, daripada agama asal mereka, daripada Kristian, daripada Atheist, daripada Buddha dan sebagainya, mereka memeluk Islam. Tapi mereka juga sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas dan diinjak-injak, mereka dibantai dan dibunuh dengan cara yang sangat hina. Ambil contoh seperti masyarakat Rohingya lah, kan? Mereka beragama Islam, kan? Mereka mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan? Tapi mereka menjadi mangsa kekejaman kerajaan dan askar-askar di Myanmar. Dan kita lihat di China, kan? Puak Uyghur, iaitu kaum minoriti etnik di China, yang mereka itu beragama Islam, dan mereka telah juga ditindas oleh kerajaan China. Jadi bangsa-bangsa dari seluruh dunia ini, walaupun berbeza agama, yang ini bangsa Islam lah, walaupun mereka ini berbeza agama, bangsa-bangsa yang bukan Islam ni, walaupun berbeza agama, namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Ini yang kita sebut musuh-musuh Islam itu. Apabila mereka lihat ada persamaan musuh, kan? Kata musuh aku dan musuh kau sama, maka dia akan bergabung. Sebab apa? Dia ada musuh yang sama. Akan bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Tak kisahlah mereka ni mungkin Kristian, mungkin Yahudi, mungkin Buddha, mungkin Atheist dan sebagainya. Jadi musuh mereka adalah orang Islam. Jadi mereka ini akan bersatu untuk menghapuskan ataupun jatuhkan Islam. Dan lagi huraiannya, sebenarnya sebab kekalahan umat Islam itu berpunca daripada dalam diri mereka sendiri. Jadi kadang-kadang bukan semua punca kejatuhan itu daripada luar, tapi mungkin daripada dalam. Nabi kata bagaimana, iaitu dengan penyakit wahan. Jadi penyakit wahan ini itulah penyakit campuran antara dua unsur yang terdapat dalam diri manusia, iaitu yang pertama cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, yang kedua takut kepada mati. Ini kalau tengok kita sekarang ni memang ada penyakit ni. Kita suka pada dunia. Kalau boleh kita takut nak meninggalkan dunia ni, takut mati, kan? Sebab apa? Dunia ni kita rasa dah macam-macam nikmat dah yang kita dapat, kan? Ada rumah, ada kereta, dapat rasa makan sedap dan sebagainya, kan? Untuk orang yang dilimpahi dengan nikmat-nikmat dunia yang sementara ni, iaitu mereka cinta kepada dunia. Jadi apabila mereka
cinta kepada dunia ni, mereka takut untuk meninggalkan apa yang telah mereka ada. Ada rumah besar, ada kereta besar, ada wang berjuta-juta di dalam bank dan sebagainya. Jadi akan datang penyakit kedua iaitu takut kepada mati. Jadi kalau mati nanti dia kata, macam mana aku nak bawa harta-harta yang aku ada ni, kan? Sebab dia tahu semua benda-benda ni akan ditinggalkan. Jadi bila mati tak dapat lagi nak merasa duduk rumah mewah, tak dapat lagi nak merasa pakai kereta besar, kan? Tak merasa lagi nak makan sedap-sedap yang ada di dunia. Jadi itulah penyakit yang kedua, mereka takut kepada mati. Ini bermaksud bahawa mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia. Asyik fikir pasal dunia je. Tiap-tiap hari kita kerja ni untuk apa, keperluan dunia je, kan? Kita penat-penat kerja sehari semalam untuk apa? Kita kumpul duit nak beli rumah mewah, nak beli kereta besar, nak berjalan sana sini, nak holiday dan sebagainya, kan? Kalau sekarang ada hikmahnya, kita tak dapat lah nak berjalan ke sana sini sebab ada COVID, sehingga tidak membuat persediaan untuk berhadapan dengan hari akhirat. Mereka terlalu sibuk dengan dunia, sibuk cari duit sampaikan akhirat itu terabai. Sibuk bekerja siang dan malam sampaikan kewajipan kita solat 5 waktu kita tak buat. Dan kurangnya kesedaran mereka untuk berkorban dan memperjuangkan agama Allah. Ini bila sibuk bekerja, kita dah tak fikir tentang dakwah, kita dah tak fikir tentang sebarkan Islam, kita dah tak fikir cara nak tarik lebih ramai orang masuk Islam. Kita dah terlalu sibuk dengan dunia, kita tak fikir macam mana nak orang kata nak mengajak orang untuk kenal kepada Allah. Jadi itulah kita berdoa semoga Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memberikan mereka kemenangan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah seluruh dunia ini akan jadi musuh kepada Islam pada akhir zaman nanti. Jadi kita dah tahu ni, kita bersiap sedialah, kan? Kita prepare apa yang patut, kita persiapkan diri kita, ahli keluarga kita. Sebab perkara ini telah dinyatakan dalam hadis Nabi. Jadi Nabi itu bukan seorang yang penipu. Jadi apa yang dia cakap pasti akan berlaku. Dan sekarang ni dah ada dia punya tanda-tanda, ada hint lah yang kita dapat lihat. Tapi kalau kita masih tak nak buka mata kita, tak nak sedar tentang perkara ni, kita takut Islam kita ni akan jadi tergadai lah, kan? Islam kita ni terjual dengan dunia. Sedangkan Islam itu terlalu mahal harganya, kan? Sehingga kan tak boleh kita nak beli. Tapi kalau kita buat Islam ni murah, kita sendiri yang murahkan Islam tu. Kita sendiri yang buat Islam ni nampak low class. Kita sendiri juga yang buat Islam ni nampak, penganut Islam ni nampak macam hina. Sebab apa? Kita tak berbangga dengan Islam yang kita anuti. Dan kita ni tidak mempraktikkan, kata Muslim yang original, Muslim yang sejati. Kita ni kalau tengok, kalau kita cermin balik diri kita ni Islam macam celup-celup. Nama Islam, dalam IC Islam, tapi kita suka kepada hiburan. Kita suka pada perkara-perkara yang orang bukan Islam suka, kan? Hiburan, kan? Perkara-perkara keduniaan yang tak ada kena-mengena dengan akhirat. Perkara-perkara yang merugikan masa, perkara-perkara yang lara dan sebagainya. Itulah kita hakikatnya pada akhir zaman ni, kan? Kadang kita tengok kita ni pakai tudung, pakai kopiah, pakai songkok, kan? Kita pergi masjid, tapi kadang-kadang dalam hati kita itu bukanlah praktikkan hati dan rohani seperti seorang Islam. Jadi sepatutnya kita sedar waktu-waktu ni lah waktu yang kata paling kritikal, waktu-waktu yang paling penting untuk kita sedar. Kalau sekarang ni kita tak sedar, bila lagi, kan? Takkan kita nak tunggu dah semakin teruk, dah semakin dekat betul-betul dengan kiamat depan mata kita, baru kita nak sedar, masa tu dah terlambat. Alhamdulillah. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini daripada Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus daripada dada manusia, tetapi Allah akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka
apabila para ulama telah tiada, orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Riwayat Muslim. Jadi akhir zaman ni, kita tengok orang alim, ulama dah makin kurang. Kalau kita tengok dalam berita, dalam Facebook dan sebagainya, semakin ramai ulama, wali-wali yang warak dan sebagainya telah meninggal dunia. Bahkan pada tahun ini kita tengok banyaklah kan, ulama-ulama yang di tanah Arab, yang di Nusantara, di seluruh dunia, yang kadang-kadang meninggal dengan tiba-tiba. Kalau kita tengok di Syria, seperti dulu Said Ramadan Al-Buti tengah bagi kuliah, tempatnya dibom, dan dia meninggal dalam kejadian tersebut. Ramai ulama yang mati, kadang-kadang mati tiba-tiba kan, mati terbunuh dan sebagainya. Jadi satu demi satu ulama itu pergi meninggalkan kita. Jadi itu caranya Allah mencabut ilmu daripada dada-dada manusia kan. Bukan Allah hilangkan ingatan kita terhadap ilmu, tak, tapi dengan cara Allah mematikan orang-orang alim. Jadi bila orang-orang alim ni dah tak ada, maka orang awam kan, kita yang jahil ni, kita akan pilih orang yang tak alim, yakni orang yang jahil lah, orang yang tak ada ilmu tentang agama untuk jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin. Jadi apabila pemimpin ni tak ada ilmu dan jahil, kita pula yang lagi jahil ni, kita tanya pada pemimpin tu, maka pemimpin itu akan menjawab. Dia ada jawapan dia kan. Kita soal, dia akan jawab, tapi mereka jawab bukan dengan ilmu pengetahuan. Mereka jawab atas rasa hati mereka, ataupun nafsu mereka. Dia kata betul-betul lah, dia rasa betul-betul, dia rasa salah. Sedangkan mungkin apa yang mereka berfatwa itu lari daripada syariat yang sebenarnya. Jadi mereka tu dah lah sesat, kita pula bertanya pada mereka, kita pun jadi sesat. Jadi kalau ada peribahasa lah, peribahasa yang kata patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Sebab apa? Sebab kita hilang ulama ini, tapi pemergian mereka tidak dapat digantikan dengan orang lain. Jadi kalau ada pun pengganti, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Jadi kalau kita tengok ulama sekarang yang ada, yang masih hidup pada zaman ni, mungkin hebat. Sebenarnya pada zaman dahulu ada ramai lagi yang lebih hebat. Ulama-ulama zaman silam, yang kata ulama mutakaddimin. Yang sekarang tinggal ni ulama mutaakhirin, ulama akhir. Jadi kalau kita tengok ulama mutakaddimin ni zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, Utsmaniyah dulu ramai, macam-macam teknologi yang mereka kuasai kan. Sampaikan ilmu-ilmu yang dikuasai itu diambil, dicedok pula oleh orang-orang barat. Sedangkan dia punya pelopor ataupun orang yang mula-mula perkenalkan ilmu tu adalah terdiri daripada orang Islam. Jadi mereka yang hebat-hebat ni telah meninggal, mereka hilang dan tidak berganti, sehinggalah pada suatu masa nanti, di saat permukaan muka bumi ini akan kosong daripada ulama, sampai tak ada ulama lagi dah. Yang tinggal apa? Ular dalam semak. Itu orang-orang yang jahil lah kan? Orang-orang yang tak ada ilmu, tidak pernah berguru kan? Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Sebab apa? Kita yang jahil ni nak bertanya pada siapa, kita dah tak tahu. Nak pergi jumpa Tok Imam pun tak ada yang jahil, tak ada yang alim lagi dah, tinggal Tok Imam yang jahil je. Sebab orang yang alim dah semua dah meninggal daripada muka bumi. Jadi alam akan penuh dengan kesesatan. Jadi manusia itu hilang nilai dan pegangan hidup. Sedangkan Nabi dah tak ada dah. 1400 tahun dulu Nabi telah wafat. Jadi siapa yang nak ganti Nabi? Itulah ulama. Ulama warasatul anbiya, iaitu ulama adalah pewaris para nabi. Ulama lah yang menyambung perjuangan. Ulama lah yang menyambung ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan. Sebenarnya ulama lah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi kalau ulama ni dah tak ada, ulama dah meninggal, maka sebenarnya kita telah hilang, orang kata, suatu permata kan? Bukan setakat permata, ulama ni kita umpamakan sebagai belian.
Berlian sebab apa? Sebab sangat susah dicari. Dan bila dah jumpa, terlalu mahal harganya. Kemudian yang lebih menyedihkan kita apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada masyarakat sekarang ni. Jadi akhir zaman ni kita tengok ilmu agama tak banyak dipelajari berbanding ilmu-ilmu moden ataupun ilmu-ilmu yang umum. Tapi alhamdulillah masih ada lagi lah kita tengok madrasah-madrasah, masih lagi ada mahat-mahat, masih ada lagi pondok tahfiz kan. Jadi pondok-pondok dan madrasah ni kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Kadang-kadang dianak tirikan, sedangkan mereka juga belajar ilmu tapi kadang-kadang tak dapat peruntukan daripada kerajaan dan sebagainya kan. Pondok-pondok kita tengok mereka hidup di tempat yang tempat yang terpencil kan, jauh daripada bandar kan, duduk dekat rumah buruk dan sebagainya kan. Jadi masyarakat zaman sekarang ni mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Mereka nak anak mereka jadi doktor, nak anak mereka jadi arkitek, nak anak mereka jadi pilot dan sebagainya kan. Semua itu pekerjaan yang menjurus kepada dunia. Tapi alhamdulillah masih ada lagi lah, walaupun kurang tapi masih ada lagi pondok-pondok tahfiz yang hidup. Tapi baru-baru inilah kita tengok kita dihabarkan berita sedih, iaitu sekolah-sekolah banyak kena tutup kan, sebabkan virus COVID ni. Jadi virus ni kita tak tahulah, mungkin jadi antara perancangan musuh-musuh Islam. Mereka tak nak pondok-pondok tahfiz ni hidup, mereka tak nak madrasah-madrasah ni hidup, mereka tak nak ilmu agama ini disebarkan dan dikembangkan. Jadi bila pondok-pondok ditutup, madrasah-madrasah tutup, tidak ada lagi tempat untuk belajar agama, tidak ada lagi tempat untuk melahirkan generasi muda yang kita harapkan mereka ini akan menjadi ulama bila besar nanti. Tapi alhamdulillah, teruk mana pun kita tengok masih ada lagi pengajian online lah pada masa zaman moden ni. Masih ada lagi pengajian kitab secara online tapi berbeza. Dia punya feeling dia punya cara belajarnya berbeza. Sedangkan kalau ulama, dulu-dulu mereka mengaji, mereka belajar dengan cara bertalaki, iaitu berhadapan dengan guru mereka. Sekarang ni kadang-kadang guru yang belajar agama dia tak pandai sangat teknologi kan. Dia baca kitab, dia tak pandai nak buat live, kelas online live dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu kekangan yang kita hadapi apabila nak belajar tentang ilmu agama. Sebab tu zaman sekarang ni, walaupun mereka tu belajar bidang agama, ustaz dan sebagainya, syekh ke, mereka tetap perlu untuk belajar ilmu-ilmu moden ni kan, ilmu-ilmu alat yang dapat membantu menyebarkan ilmu dan dakwah mereka kepada anak murid mereka, insya-Allah. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Jadi Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Riwayat daripada Muslim. Jadi umat Islam ni mereka akan mengikuti jejak langkah ataupun gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani hingga dalam urusan yang kecil sekalipun, termasuk dalam urusan yang tak masuk akal. Jadi kat sini Nabi bagi contoh, kalau orang Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Di zaman sekarang ni kita tengok hiburan yang kalau orang yang berfikir guna akal lah, hiburan sekarang ni entah apa-apa. Tak apa-apa ni maksudnya kita tak nampak manfaat dia, kita tak nampak apa keperluannya. Hiburan yang memang orang kata memang membazirkan masa, membazirkan tenaga kita. Dan sekarang ini kita tengok hakikat apa yang Nabi telah sabdakan ini. 1400 tahun lalu Nabi bersabda ini, sekarang ni betul-betul telah terjadi.
Dan banyak hiburan-hiburan yang sekarang ni datang daripada barat. Barat ni kita maksudkan itulah Yahudi dan Nasrani, Kristian. Ramai orang Islam yang hilang pegangan hidup sebab apa? Mereka meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani ini, baik secara sedar ataupun tidak. Tapi banyak di antara kita ni memang tak sedar, tak perasan. Jadi ramai orang Islam terperangkap dengan tipu muslihat Yahudi dan Nasrani, dan banyak pula di kalangan mereka yang sudah menjadi alat kepentingan Yahudi dan Nasrani. Walaupun kita tahu YouTube itu dicipta oleh seorang Yahudi kan, tapi kita ambil dia punya kebaikan ni. Kebaikan ni kita boleh gunakan medium tu untuk berdakwah, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan Facebook itu untuk membuang masa kan, untuk berchatting, untuk kenal orang-orang yang akan menjatuhkan kita kepada lembah maksiat, zina dan sebagainya, maka itu tak elok lah kan. Jadi kita kena tahu ada ilmu alat pada akhir zaman ni yang boleh memberikan manfaat, jadi kita gunakan dengan sebaiknya. Tapi kalau kita salah guna ilmu tu, salah guna ilmu alat tu, maka kita akan jadi memudaratkan kepada diri kita. Ambil contoh pisau lah. Pisau itu digunakan untuk memotong. Pisau itu digunakan untuk memotong. Jadi kalau kita pandai pegang pisau tu, kita tahu apa tujuan pisau itu, contoh untuk potong daging, untuk potong ikan, maka itulah tujuannya, untuk memotong. Tapi kalau kita salah guna pisau tu, boleh jadi pisau itu digunakan untuk membunuh kan, dan untuk menikam orang dan sebagainya. Jadi dia alat yang sama, tapi kalau kita salah guna, dia akan membawa mudarat. Jadi kita nak guna alat itu untuk manfaat, untuk mudarat. Guna alat itu untuk manfaat, bukan untuk kemudaratan. Baik, kemudian hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 diriwayatkan daripada Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya. Lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi lelaki yang Nabi maksudkan, dalam hadis ini, itulah orang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kita kena tahu dalam Islam ni ada banyak sumber ilmu. Sumber yang pertama, kata sumber primer itulah Al-Quran, dan sumber yang kedua itulah hadis. Jadi golongan ni yang dimaksudkan oleh Nabi ni, dia hanya percaya kepada Al-Quran semata-mata, dan baginya hadis itu bukan sumber hukum ataupun tempat rujukan. Inilah yang kita masukkan golongan anti hadis. Dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan, mengaku bahawa Nabi itu pesuruh Allah, tapi dia hanya ambil sumber daripada Al-Quran semata-mata, dan mereka menolak sumber daripada hadis, dan mereka tidak percaya kepada hadis. Jadi orang yang tidak percaya pada hadis ni, kerana orang yang mendustakan salah satu daripada kedua-duanya sama saja dengan mendustakannya. Sebenarnya kalau kita ambil Al-Quran, tolak hadis, samalah macam kita tolak Quran terus sekali. Kita tak boleh ambil salah satu saja. Contoh, kita nak ambil Al-Quran saja, tak boleh. Ataupun kita nak ambil hadis saja, tak nak ambil Al-Quran pun tak boleh. Jadi dia datang package. Package-nya Al-Quran dan hadis. Dan Nabi pun kata, berpeganglah pada Al-Quran dan sunnah tu. Maksudnya Nabi kata peganglah pada dua sumber ini sebagai sumber utama. Sumber yang seterusnya itulah jatuh pada ijtima', kias dan sebagainya. Itu sumber yang seterusnya. Tapi sumber yang utama itulah Al-Quran dan hadis. Dan jika kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali kepada hadis. Sebab apa? Banyak huraian-huraian Al-Quran itu diterangkan dalam hadis.
Jadi Al-Quran tu banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam. Orang kata dia punya secara umum lah, secara umumnya. Manakala hadis pula berfungsi untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut serta merungkaikan segala permasalahan yang rumit serta terperinci. Jadi kata mudahnya, Al-Quran itu dia bersifat umum. Kalamnya bersifat umum dan memerlukan kepada huraian. Jadi huraiannya kita ambil mana? Kita ambil daripada sunnah, daripada hadis. Jadi kalau kita tolak syarahnya, kita tolak dia punya huraiannya, bagaimana kita nak faham kandungan Al-Quran yang sebenar. Jadi golongan anti hadis ni sebenarnya dianggap sebagai golongan yang telah keluar daripada agama Islam. Sebab apa? Mereka menolak perkara yang telah majmuk ulama telah terima. Baik, kemudian hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ketujuh daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan. Golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan sehingga sampailah pada suatu masa yang dikehendaki oleh Allah, mereka sentiasa menang. Baik, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan umat Islam ini umat yang terakhir. Jadi umat Islam ni itulah umat akhir zaman. Setelah banyak umat-umat dahulu, zaman terdahulu yang Allah utuskan, yang dah ada dia punya nabi-nabinya yang tersendiri. Jadi oleh sebab itu Allah telah berjanji untuk memelihara Al-Quran, dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di muka bumi ini. Jadi kat sini Allah berjanji dia akan memelihara Al-Quran itu sehingga hari kiamat. Walaupun kita tengok adalah pihak-pihak yang menyelewengkan isi Al-Quran. Ada yang buat Quran palsu, ada yang tambah surah, kan? Ada sekali yang itu viral jugalah, kan? Quran palsu yang ditambah beberapa surah, kan? Pernah dengar surah Al-Muslimun? Tak ada. Surah Al-Mu'minun ada, surah Al-Muslimun pula. Jadi itu adalah rekaan puak-puak ataupun golongan orang-orang yang menjadi musuh pada Islam. Jadi sekiranya kita meneliti sejarah, mulai zaman permulaan perkembangan Islam hingga hari ini, kita tengok umat Islam ini telah diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Dan ujian itu bermula dengan golongan musyrikin di Mekah dan seterusnya tentangan golongan munafik Yahudi Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula golongan murtad Majusi yang berselimutkan Islam. Yang berselimutkan Islam ini maksudnya mereka ini menyamar, mengaku yang mereka itu Islam, padahal hakikatnya akidah mereka bukanlah daripada golongan Islam. Kemudian golongan batiniah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Mongol, bangsa Tartar yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad dan sebagainya. Jadi kat sini sebenarnya daripada zaman Islam berkembang 1400 tahun dulu sehingga hari ini dah macam-macam cubaan, macam-macam tentangan yang dihadapi oleh umat Islam. Tapi walaupun telah diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan ini, kita tengok masih lagi Islam ni wujud sehingga ke hari ini dan insya-Allah sehingga ke akhir zaman. Jadi ini di antara Islamlah di antara agama yang paling lama hidup, paling lama kekal di muka bumi. Kalau kita tengok ajaran Yahudi yang asalnya diturunkan kitab Taurat pada Nabi Musa, itulah ajaran Yahudi yang asli tapi telah diseleweng. Begitu juga ajaran Kristian ataupun Nasrani yang diturunkan untuk Nabi Isa telah juga diselewengkan kitab Injilnya. Jadi kita tengok hanya ajaran Islam sajalah daripada 1400 tahun dulu sehingga zaman sekarang ni masih kekal lagi, tidak ada perubahan. Walaupun ada usaha-usaha tapi masih lagi kita dapat kekalkan Islam pada akhir zaman ni. Jadi inilah yang dimasukkan apabila ada suatu kaum, ada satu golongan ini yang mereka sentiasa menang dalam perjuangan, yang dimasukkan itulah orang Islam. Jadi bila mana kita ni berpegang pada
agama Islam, insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang menang. Dan Islam kita dialah Islam yang original, Islam yang betul-betul. Orang kata Islam itu di hati. Islam itu diucapkan dengan lidah, dengan kalimah. Islam itu dengan perbuatan. Bukan Islam setakat di atas kad pengenalan sahaja. Jadi insya-Allah sama-sama kita berdoa supaya pada akhir zaman ini kita dimatikan dalam akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beragama Islam, dapat kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan semoga kita ini diberikan rahmat oleh Allah, dipandang oleh Allah di akhir zaman ini. Kita takut-takut di akhir zaman ini Allah tak pandang kita. Jadi bila Allah tak pandang kita, tidak ada perlindungan daripadanya, tidak ada rahmatnya. Yang kita takut dengan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah dunia, fitnah perempuan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita berdoa supaya virus ini akan segera dihapuskan. Walaupun ada pendapat yang kata sampai kiamat sebenarnya virus ini akan terus kekal di muka bumi, wallahu alam. Itulah saja perkongsian tentang syarahan hadis pada petang ini. InsyaAllah kita dapat berkongsi pada waktu yang lain, insyaAllah. Segala yang baik perkongsian itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.